Salam sejahtera. Terdapat pelbagai kesalahan tata bahasa yang biasa dilakukan oleh murid dalam perbualan sehari-hari. Jangan risau, hari ini kita akan mengupas tajuk mengenal pasti kesalahan ayat, istilah dan tata bahasa. Soalan akan dikemukakan dalam soalan 3, kertas 2, Bahasa Melayu SPM dan sebanyak 6 markah diperuntukkan. Mari kita lihat terlebih dahulu aspek-aspek yang akan diuji dalam bahagian ini. Jenis kesalahan dalam ayat: kesalahan ejaan, kesalahan penggunaan imbuhan, kesalahan penggunaan kata atau istilah, dan kesalahan tata bahasa. Untuk soalan di bahagian ini, anda biasanya akan diberikan 3 ayat. Dalam setiap ayat, anda mesti mengenal pasti 2 bentuk kesalahan, iaitu 1 kesalahan ejaan dan 1 kesalahan imbuhan, 1 kesalahan kata atau istilah dan 1 lagi kesalahan tata bahasa. Bagi setiap kategori kesalahan, anda tidak dibenarkan memberi lebih daripada 1 kesalahan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula tetapi cuma senaraikan perkataan yang salah dan betulkannya. Dalam episod ini murid-murid, kita akan memfokuskan kesalahan-kesalahan yang melibatkan kata majmuk sahaja. Kata majmuk ialah 2 kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa maksud yang khusus. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak menjadi satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Mari kita uji. Contoh kata majmuk: nasi minyak. Cuba kita sisipkan dengan unsur lain seperti yang dalam nasi minyak. Nasi yang minyak. Janggal bunyinya, bukan? Jadi nasi minyak ialah kata majmuk. Atau kita cuba sisipkan dengan unsur lain seperti kata hubung dan dalam kata majmuk seperti terima kasih, terima dan kasih. Maksudnya sudah berbeza. Jadi terima kasih ialah kata majmuk. Pada amnya, bentuk kata majmuk dapat dibahagikan kepada 3 kelompok. Pertama, kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Gambar rajah, biru laut, alat tulis, air hujan, jam tangan, meja tulis. Di samping contoh di atas, bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran juga termasuk dalam kategori di atas. Seperti Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Penolong Pendaftar, Ketua Setiausaha Negara. Kedua, kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. Garis pusat, hak milik, kertas kerja, segitiga, kemas kini, cari gali. Yang ketiga, kata majmuk yang mendukung makna kiasan iaitu simpulan bahasa. Kaki ayam, makan angin, tumbuk rusuk, anak emas, pilih kasih, manis mulut. Seperti yang telah dijelaskan tadi, prinsip penulisan kata majmuk ialah kata majmuk tersebut ditulis secara terpisah. Namun, terdapat pengecualian kepada sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh, walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi 2 kata dasar. Perkataan demikian tetap dieja bercantum sebagai satu perkataan. Contohnya, antarabangsa, beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhan jaya, tanda tangan, tanggungjawab, warga negara, pensuruhjaya.
Selain itu, terdapat sejumlah perkataan yang bukan kata majmuk dan tergolong dalam golongan kata tertentu serta dieja secara bercantum. Golongan kata. Contoh, kata nama. Peribadi, dini hari, peribahasa, perikemanusiaan. Kata adjektif. Sukacita, dukacita. Kata seni nama. Kepada, daripada. Kata hubung. Apabila, apakala, manakala, kadangkala, walhal, padahal, darihal, barangkali. Kata tanya. Bagaimana, kenapa. Mari kita lihat cara-cara untuk menggandakan kata majmuk. Dalam hal ini, hanya unsur pertama kata sahaja yang akan digandakan. Alat tulis, alat tulis. Alat, alat tulis. Gambar rajah, gambar rajah. Gambar, gambar rajah. Menteri besar, menteri besar. Menteri, menteri besar. Bagaimana pula dengan penggandaan kata majmuk yang telah mantap? Ya, dalam aspek kata majmuk, keseluruhan perkataan tersebut akan digandakan. Mari kita lihat contohnya. Kata majmuk boleh menerima imbuhan sama ada imbuhan awalan, akhiran mahupun imbuhan apitan untuk menghasilkan kata terbitan. Kata majmuk apabila menerima imbuhan awalan atau akhiran, ejaannya tetap dieja secara terpisah. Misalnya, kata majmuk campur aduk. Jika diberi imbuhan awalan ber, menjadi bercampur aduk. Ejaan bercampur aduk ini ditulis secara terpisah. Perhatikan pula kata majmuk temu bual. Juga jika diimbuhkan dengan awalan di, menjadi ditemu bual. Ditemu bual juga ditulis secara terpisah. Seterusnya, kata majmuk daya serapan. Jika diberi imbuhan akhiran an, menjadi daya serapan. Perkataan ini juga ditulis secara terpisah. Sebaliknya, sekiranya kata majmuk menerima imbuhan apitan, ejaan untuk kata majmuk tersebut dicantum seperti contoh berikut. Campur aduk diberi imbuhan apitan men-kan, menjadi mencampur adukkan. Daya serap. Diberi imbuhan apitan ke-an, menjadi kedaya serapan. Urus niaga. Diberi imbuhan apitan di-kan, menjadi diurus niagakan. Baiklah, mari kita ke segmen latihan. Pertama sekali, baca dan fahami arahan soalan. Kemudian, baca ayat-ayat diberikan dengan teliti untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhan. Ingat ya, hanya ada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan sahaja dalam satu ayat. Kesalahan ejaan pada ayat pertama ialah bumi putra, manakala kesalahan imbuhan pada ayat itu ialah sediakan. Ejaan yang tepat untuk perkataan bumi putera seharusnya dieja secara bercantum kerana ejaan ini termasuk dalam salah satu daripada kata majmuk yang lebih mantap. Pengimbuhan kata kerja yang tepat dalam konteks ayat ialah disediakan. Bagi soalan kedua pula, kesalahan ejaan pada ayat tersebut ialah berprofil, manakala kesalahan imbuhan ialah ketemuan. Ejaan yang tepat adalah berprofil, manakala kesalahan imbuhan ialah ketemuan yang sepatutnya dieja penemuan. Bagi soalan ketiga pula, kesalahan ejaan dalam ayat tersebut ialah siar kaki, manakala kesalahan imbuhan ialah ejaan yang tepat ialah siar kaki yang sepatutnya ditulis secara terpisah. Dan dalam konteks ayat itu, imbuhan yang sesuai ialah ditinggalkan.
Bagi menjawab soalan pada bahagian ini, anda tidak perlu menyalin semula ayat. Hanya senaraikan perkataan yang mempunyai kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan dan tunjukkan ejaan dan imbuhan yang betul. Mari kita lihat contoh jawapan. Sekarang mari kita ke latihan kedua. Seperti biasa, baca ayat-ayat yang diberikan dan kenal pasti kesalahan ejaan dan imbuhannya. Hanya terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan sahaja. Kesalahan ejaan pada ayat pertama ialah mengenal pasti, manakala kesalahan imbuhan pada ayat itu ialah ejaan yang tepat untuk perkataan mengenal pasti ialah mengenal pasti yang ditulis secara terpisah. Pengimbuhan kata kerja yang tepat dalam konteks ayat pula ialah dihadapi. Bagi soalan kedua, kesalahan ejaan tersebut ialah dinaik tarafkan yang sepatutnya dieja secara bercantum. Hal ini demikian kerana kata majmuk tersebut dicantumkan apabila menerima imbuhan apitan. Manakala kesalahan imbuhan ialah berlaku dalam konteks ayat itu, imbuhan yang tepat ialah dilakukan. Kita ke soalan ketiga. Kesalahan ejaan yang telah dikenal pasti ialah jangka masa, manakala kesalahan imbuhan pula ialah mencadangkan. Ejaan yang tepat ialah jangka masa yang dieja secara terpisah dan dalam konteks ayat itu, imbuhan yang sesuai ialah bercadang. Mari kita lihat contoh jawapan. Kita teruskan dengan latihan ketiga. Sudahkah anda membaca soalan dengan teliti? Dapatkah anda kenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat ini? Mari kita simak jawapan. Kesalahan ejaan dalam ayat pertama ialah bertanggungjawab yang sepatutnya dieja bercantum. Kesalahan imbuhan dalam ayat tersebut pula ialah memeliharakan yang sepatutnya dieja memelihara. Dalam ayat kedua pula, ejaan jati diri sepatutnya dieja secara terpisah. Manakala perkataan timur memerlukan imbuhan apitan ke-an, menjadikan jawapan untuk ayat tersebut sebagai ketimuran. Dalam ayat ketiga pula, kesilapan ejaan ayat tersebut ialah kaki tangan yang sepatutnya dieja secara bercantum. Manakala kesalahan imbuhan dalam ayat tersebut ialah sehubungan yang sepatutnya ditulis berhubung. Mari kita lihat jawapannya. Teruskan usaha anda. Selamat maju jaya!